الذاكرين وقلوبنا قلوب الخاشعين اللهم أعملنا عمل المتقين ونبلغنا مثل غافلين وشاركنا في الدعاء الصالحين اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وفتنتها ومن عذاب القبر وفتنته ومن عذاب النار اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العين وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار وارفع لنا حسابا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات وربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو إليه النشور رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين نعم سبحانك اللهم تحيتهم فيها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين تقبل الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, semoga kita muka surat 859. Ibrahim bin Al-Hakam daripada ayahnya, daripada Ikrimah, yang berkata ketika seorang di tengah perjalanan, tiba-tiba ia melihat seorang yang sedang tidur, dan orang itu didatangi oleh dua syaitan. Yang satu berkata kepada kawannya, pergilah kepada orang itu untuk merosakkan hatinya. Maka ketika telah dekat pada seseorang yang sedang tidur itu, tiba-tiba ia kembali kepada kawannya dan berkata, dia telah tidur dengan satu ayat yang kami tidak dapat mengganggunya. Maka pergilah yang keduanya. Yang kedua tiba-tiba kembali dan berkata, benar kata kamu. Maka pergilah kedua syaitan itu, lalu orang musafir itu mendekati orang yang tidur dan membangunkan serta memberitahunya kepadanya apa yang terjadi daripada dua syaitan itu.
Dan ditanya apakah yang ia akan baca, yang ia baca. Maka jawab orang itu yang bangun dari tidur, dia kata, saya tidak akan tidur kecuali membacakan ayat Inna rabbakumullahu allazi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy yughshil laila an-nahar yatlubuhu حشيسا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ودعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. Jadi sambungan daripada yang pagi semalam. Jadi cerita Ibrahim bin Al-Hakam daripada ayahnya, daripada Ikrimah. Ini cerita atas cerita di kalangan orang-orang dulu ni. Jadi Ibrahim bin Al-Hakam ni dapat cerita daripada ayah dia, iaitu Ikrimah. Dia kata dalam satu perjalanan, tiba-tiba ia melihat seorang yang sedang tidur. Jadi Ikrimah ni lah nampak, dia cerita dekat Ibrahim, anak dia, aku nampak sedang seorang dalam perjalanan tu, orang tu tidur dan orang itu didatangi oleh syaitan. Jadi Ikrimah ni nampak syaitan mari nak ganggu hamba Allah yang sedang tidur ni. Jadi salah satu daripada syaitan ni, dia kata kepada kawannya, dia kata pergilah pada orang yang tidur tu untuk merosakkan hatinya. Jadi maka ketika telah dekat pada seorang yang sedang tidur tu, tiba-tiba dia balik semula kepada kawan dia, yang syaitan satu lagi. Dia kata dia telah tidur dengan satu ayat yang kami tidak dapat mengganggunya. Jadi hak syaitan, hak yang pertama ni tak percaya. Dia pergi pula. Bila dia pergi, dia kata benar. Dia pun patah balik. Dia kata benar. Jadi kata dia, orang tidur aku tidak boleh mendekati. Jadi sebab itu orang yang tidur dengan apa yang telah kita sebut pada pagi semalam, jikalah dia tak dapat nak bacakan ayat yang panjang, maka bacalah apa yang disebut oleh Urwah daripada Aisyah radhiyallahu anha. Dengan kita baca 3 qul, disapu semua pada anggota badan kita. Insya-Allah Allah pelihara kita daripada segala mara bahaya, sama ada daripada syaitan, sama ada daripada binatang-binatang buas, sama binatang-binatang biasa dan sebagainya. Seandainya berlaku musibah apa pun, Allah pelihara kita, insya-Allah. Tapi dalam cerita Ikrimah ni, dia kata orang yang musafir yang tidur ni, bila mendekati nak dibangunkan dia, maka dia ditanya apakah yang dibaca. Maka jawab orang yang tidur tadi, dia kata saya tidak akan tidur kecuali membacakan ayat ini. Ini ayat yang dibacakan oleh orang musafir tadi. Jadi mudah-mudahan dengan kita ni mendampingkan diri dengan Al-Quran, ianya tidak merugikan kita, bahkan menguntungkan kita banyak perkara yang menguntungkan kita. Sebab tu ayat-ayat Al-Quran ini merupakan, ianya juga sebagai dikatakan oleh Allah sendiri, wa huwa shifaa'un wa rahmah. Jadi Al-Quran ini ayat-ayat yang kita amal, kita gunakan, dia ada menjadi sebagai
penyembuh bagi kita. Jadi itulah bagi orang yang selalu mendekati membaca Al-Quran, Allah memberi kepada dia banyak keuntungan dan banyak kelebihan. Itu pada dunia, dan di akhirat besok pun orang yang baca Quran, tuan, Quran akan memberikan syafaat dan kemuliaan bagi mereka. Jadi kita mendapat keringanan, mendapat kelapangan, kerahmatan Allah pada hari akhirat besok. Sebab itu kita ni rajin-rajin baca. Sebab para sahabat baca Quran, boleh nak sampai kepada akhir umurnya, nak mati tu, berpuluh-puluh kali mereka khatam Quran. Ada beratus kali pun ada. Kita nak khatam Quran sekali pun payah. Jadi Quran ni kita nak baca masa bulan Ramadan. Dah jadi satu trend, tradisi. Pada itu latihan je bulan Ramadan sebagai tamrin. Jadi amalan tu kita teruskan hari-hari. Bukannya susah sangat, tuan. Habis semayang baca satu ain, dua ain. Kalau kita ditanda dalam Quran di tepi tu, dan lebih lagi manfaatnya, kita buka Quran yang ada terjemahan. Kita berhabis baca satu ain, kita tengok apa dia punya isi kandungan ayat yang kita baca. Jadi dengan cara itu mudah-mudahan kita dapat memahami dan menjadikan ianya sebagai satu daripada memanfaatkan diri kita tentang perintah-perintah Allah. Jadi bila kita mendekati Quran, sebab tu saya suka tengok di Kelantan, dia habis kalau di surau ke di masjid kan, bila habis semayang, tak ada pengajian, tak ada kuliah, mereka pakat buka Quran, baca Quran. Hak mana yang tak nak baca di masjid, dia balik baca di rumah. Dan bila kita dah ada majlis ilmu duk baca kitab, jangan dah baca Quran. Ni kita dalam masjid kadang-kadang dah ada tok guru, ada ustaz duk baca kitab, beri penerangan, kita duk baca Quran, kita duk zikir. Ni tak kena adab lah. Tak kena adab. Kalau bahasa kasar orang kata biadab. Jadi kita kena hormat. Sebab ni majlis zikir, majlis ilmu ni. Tak usah buat majlis lain. Dan satu masa, dalam satu tempat, kita tak nak berlaku dua majlis. Jadi kita tahan sekejap. Kita nak baca Quran, lepas ni kita baca. Kalau tak tahan sangat nak baca juga, bawa Quran pergi baca luar. Jangan nak baca dalam ni, dalam majlis ni. Jadi tak boleh gitu kita. Dia lebih adab. Jadi kita hormat majlis ilmu ni. Bukan hormat tok guru, bukan hormat saya. Hormat majlis ilmu ni. Jadi kita jaga gitu. Jadi habis semayang baca Quran. Habis semayang baca Quran. Lepas tu kadang-kadang saya tengok dia, buat saya duduk di Kelantan tu, tengok cara dia orang tu. Sebab tok guru tekankan suruh baca Quran. Jadi tiap-tiap waktu baca Quran. Habis solat baca Quran. Jadi ada pengajian kita berhenti. Jadi adab-adab ni jika kita teruskan, tuan-tuan, jadi budaya kita mendekati Quran ini adalah memberikan kepada kita keuntungan dunia dan di akhirat. Dan orang ni akan dibangkitkan di akhirat besok mendapat naungan rahmat Allah yang seluas-luasnya di alam akhirat. Ini dikatakan fi dhilalil Quran, di bawah naungan Al-Quran. Jadi itu. Jadi kita diberikan syafaat insya-Allah. Jadi sebab tu bila kita membaca ayat-ayat ni dalam Al-Quran, banyak tuan ayat-ayat yang ada ayat yang boleh merawat kita, yang boleh membantu kita dengan Al-Quran. Jadi sebab tu ada juga kadang-kadang ayat yang kata apa, digunakan untuk sakit pinggang. Semua orang kita kadang sakit pinggang, gunakan ada ayat Quran, kita baca, lalu kita tepuk pada pinggang kita. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, Allah beri kesembuhan. Dan kita kerak sakit pinggang, sakit pinggang, sakit lutut dan sebagainya. Dia bari berumur, kata beralih umur ni kan, masuk warga RTM ni, ada saja sakit lutut, sakit pinggang ni biasa lah. Tapi ada kaedah, kita guna ayat Quran, kita baca, kita tepuk pinggang kita 3 kali, insya-Allah.
Kadang-kadang duduk dalam masjid dia cari tiang nak menyandar. Cari tiang, cari dinding, tak tahan, lenguh belakang. Jadi guna Quran, baca, tepuk, insya-Allah. Jadi kena amalkan, kena amal. Jadi itu dia. Jadi hamba Allah ni dia doa amalkan ayat ni. Dia kata saya tak akan tidur kecuali membaca inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy yughshil laylan nahar yatlubuhu hashisan wasyamsa wal qamar wan nujumu musakhkharatin bi amrihi ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Jadi dia baca ayat ni, amalkan tuan-tuan, insya-Allah syaitan tak boleh ganggu kita. Dia nak mari rosak kita, nak ganggu kita, nak gugat kita, nak usik kita, Allah pelihara insya-Allah. Boleh hafal tak? Lagu Pak Ye boleh hafal takkan Quran tak boleh hafal? Hak tak ada munafaat kita boleh hafal? Boleh. Ini Quran tu. Jadi gunakan ayat ni dibaca menjadikan pendinding kepada kita insya-Allah. Lalu Allah memelihara kita daripada ni gangguan syaitan. Sebab syaitan ni tuan-tuan dia tak ada kerja lain, dia nak merosak jahanam kita ya. Dia kata dalam Quran Allah sebut asy-syaitanu ya'idukumul faqr. Syaitan menjanjikan kefakiran bagi kamu. Jadi dia kerja dia nak menjahanam, merosakkan kita. Jadi kalau nak rosak ni dia akan rosakkan hati kita dulu. Jadi bila hati manusia dah rosak, maka rosaklah habis seluruh jasad ni. Iza salahat salahal jasadu kulluh wa iza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalb. Nabi dia sebut tu. Bila sihat dia, sihatlah seluruh jasad kamu. Bila rosak dia pun ataupun binasa dia, maka rosaklah seluruh jasad kamu. Akan demikian itu hati. Jadi hati ni kenapa dicari dengan syaitan? Sebab tempat penanaman akidah. Tempat penanaman akidah. Jadi kalau tempat penanaman akidah tempat dipancang akidah tu rosak jahanam, maka memudahkan dia untuk merosakkan yang lain. Maka dipesong kita ke jalan-jalan yang salah. Jadi inilah kerja syaitan. Dia mengganggu, gugat, kacau kita, nak merusik kita sehingga kita boleh ikut jejak langkah dia. Dan di akhirat besok dia tak bertanggungjawab dah. Dia tak bertanggungjawab. Maka dalam hal itu kitalah yang akan menerima nasib ataupun habuan kita dalam azab sengsara sisi Allah Taala. Jadi ingat kita tuan. Waktu tidur ni juga kadang-kadang simpulan-simpulan sihir. Dia kena simpulan sihir. Sebab simpulan sihir ni tuan-tuan dia akan mari pada pukul 12 1 ke atas. Ni 1 2 3 4 5 ni waktu ni simpulan sihir. Jadi kita bila kena simpulan sihir jadi masalah. Kadang-kadang kita orang masuk rumah kita tak sedar. Ada jiran kita orang masuk rumah, dia kata nampak orang tu masuk rumah, duk geledah rumah, tapi dia tak ada cakap. Itu kita kena sihir. Ini perbuatan-perbuatan sihir. Kadang-kadang kita pula mungkin orang apa nama disihirkan kita pula dalam keadaan kita ikut kehendak dia. Suruh ambil duit, pergi ambil duit, suruh segalanya bagi kat dia. Dah orang tu lepas dah habis berlalu semua dah, baru sedar. Aku ni kena sihir. Nak sedar buat apa benda dah habis bagi kat orang lah. Ni benda-benda macam ni. Sebab tu dia kata simpulan-simpulan sihir ni kerap berlaku pada waktu tu. Jadi pelihara kita dengan bacalah Quran. Tak payahlah pakai pakai tangkal azimat duk gantung pun tak payah. Tuan-tuan. Sebab kadang-kadang ada juga tuan-tuan guru kita dia mari buat kuliah, dia photostat, dia bagi ayat-ayat suruh baca, kan. Jadi kita jemaah berebut bakal ambil. Tapi yang sedihnya bukan dia baca, bukan dia hafal, dia tampal kat pintu. Ditampal kat pintu, tampal kat pintu bilik, kan. Tampal kat dinding. Tok guru bagi suruh amalkan baca ayat tu, bukan suruh tampal. Dinding bertasbih hari-hari, kan. Dinding segala alat segalanya bertasbih kepada Allah. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Yang di langit di bumi bertasbih kepada Allah. Semua makhluk kita. Jadi gunakan kesempatan tu, amalkan. Jadi itulah ayat-ayat Al-Quran ini bila kita amalkan,
maka salah satunya inilah yang diberi kepada kita kesempurnaan kebaikan kita, sehingga mana dipelihara daripada gangguan daripada iblis ataupun syaitan. Itu ayat tuan. Kemudian kata pula Imran bin Jabir daripada Abu Mizlaz berkata, siapa yang berasa takut daripada raja yang zalim, lalu hendaklah membaca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa bil qur'ani imama wa hukma. Jadi disuruh kita baca yang ni. Bila kita rasa takut, rasa gentar, rasa gerun dengan raja, dengan pemimpin-pemimpin, dengan segala pembesar-pembesar, dia suruh kita baca dengan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa bil Qur'an imaman wa hukma. Jadi dia suruh kita baca dengan itu, ya. Dengan itu dia kata, aku redha bertuhankan Allah dan beragama Islam dan bernabi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Al-Quran sebagai imam, petunjuk dan juga hukum. Ini memanglah tuan-tuan, ya, kita dengan orang-orang kenamaan ni kadang-kadang kita rasa bukan takat hormat, dia takut dekat orang tu lebih daripada Allah Ta'ala, kan? Takut sungguh-sungguh. Sedangkan dia manusia, hanya orang kata kedudukan dia sebagai pemimpinnya, kadang-kadang mungkin dia kata taraf kedudukan dia tu. Tak ada apa yang perlu kita nak takuti. Kadang-kadang bila kita kata raja panggil, kan? Raja jemput ke sana, Allah kita menggelabah, kan? Apa pula lah raja nak buat, apa pula lah raja nak kata apa. Jadi kita benda-benda ni kita kena bertenang, sebab dia juga makhluk Allah, dia hamba Allah, kita pun hamba Allah. Cuma kedudukan dia tu raja, dia tu pemerintah. Jangan kata raja, bos nak panggil pun kita pucat lah. Kalau kita kerja di jabatan-jabatan, bos jumpa ada kaum kita, Allah kita menggelabah, kan? Takut bendanya, benda tu dia manusia, kita manusia, sama-sama manusia, sama hamba Allah. Jadi itu nak menguatkan kedudukan kita, kena ingat kita dibacakan dengan raditu billahi rabba wa bil islami dina, aku redha bertuhankan Allah dan beragama Islam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi, dan Al-Quran wa bil Qur'ani imama wa hukma. Al-Quran menjadi ikutan, pemimpin, petunjuk dan hukum. Jadi kalau kita berpegang dengan konsep akidah ni, maka insya-Allah taala kita tidak akan merasa takut. Dia kalau takut ni ada sebabnya kita buat salah. Lazimnya orang takut ni dia buat salah, tapi kita yang tak buat salah, kita nak takut apa? Kadang-kadang sampai jangan main tuan-tuan. Kadang-kadang kita satu lagi tu dengan hakim, dengan raja, dengan pemerintah. Satu lagi kita dengan hakim dalam kandang salah. Saya teringat kata salah seorang daripada yang berhormat kita, arwah Dr. Hamdan, bekas adun Pematang Pasir. Dia kata jangan buat main, dia kata. Kandang salah tu dalam mahkamah tu berantu, dia kata. Dia lah kata, kan? Dia kata kenapa Wabi? Dia kata imam besar pun menggigil lutut tu. Imam besar pun menggigil lutut dalam kandang salah, tapi orang tak nampak dia kepuk kandang, kan? Pasal kes di Permatang Pauh lah. Hakim tanya salah tak salah? Dia kata tak salah. Lepas tu pula mari bicara salah tak salah? Salah. Hakim ketak sikit, macam mana ni? Salah tak salah? Macam ni imam besar? Kena ketak tu kalang kabut. Cakap pun putar belik, kejap salah, sekejap tak salah. Yang mana satu? Jadi kita kalang kabut lah. Imam besar tu, hafiz Quran, menggigil tu kan.
Jadi gitu. Perasaan bukan, perasaan takut. Jadi saya melihat bila takut untuk awak bersalah. Bila salah kita takut. Kita yang tak salah kita nak takut apa? Jadi itu nak berhadapan dengan manusia. Banyak ayat-ayat Quran yang kita boleh gunakan. Ada yang ayat lain boleh kita gunakan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, tu pun boleh ya. Untuk menghadapi pemimpin-pemimpin ni, orang-orang kenamaan semua besar-besar ni. Kadang sampai kita tak dia bercakap. Ada akhir bulan ke hari. Dia mari jumpa saya, dia kata, "Ustaz minta tolong sikit boleh?" Dia kata, "Nak buat apa?" Dia kata, "Minta buat air penawar sikit, saya nak naik mahkamah esok ni. Tak boleh nak cakap ni." Saya kata, "Awak ni cuba bertenang, naik mahkamah pasal apa?" "Saya dituduh." "Awak bersalah ke tak salah?" Dia kata, "Saya tak salah." "Kalau sudah dituduh awak tak salah, yakinilah kebenaran itu di pihak awak." Itu satu. Kemudian kita yakin bahawasanya kita ni bertuhankan Allah. Nabi Muhammad SAW itu pimpinan kita. Dia hamba Allah, kita hamba Allah. Kena yakin gitu. Dia tanya cakap, buktikan. Yang kalau kita kata tak bersalah, jangan ubah perkataan itu sampai bila-bila, sampai habis kes. Ni kena orang ketak kita orang ketak kita dah kata daripada pengakuan tak salah jadi kita mengaku salah. Ini tak nak macam tu. Kalau kata kita betul tak salah, buat berkata katakan tak salah sampai bila-bila. Takut. Jadi itu nak. Jadi kita itulah bacalah doa lindung. Kok kalau tak boleh kita baca hak ni pun kita baca doa tu, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama' wa huwas sami'un alim. Nabi kata baca barang siapa yang baca pada waktu pagi, Allah peliharanya sampai ke petang. Dan siapa yang baca pada waktu petang, Allah pelihara sampai pada pagi besok insya-Allah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa na'afil insana lafi khusr ila alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul 'azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.